Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dikurniakan nikmat hidayah untuk kita hadir solat fardu maghrib secara berjemaah di surau ini. Dan alhamdulillah, dengan nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita dikurniakan nikmat mempunyai keinginan untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu pada hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan, saya pun kali pertama datang ke surau ni. Jadi saya memilih untuk hari ini berkongsi dengan tuan-tuan satu bab daripada kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan pernah dengar kitab Riyadhus Salihin? Satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana pada pandangan saya kitab Riyadhus Salihin dan kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan satu petanda bukti bahawa beliau merupakan seorang wali Allah, karamah daripada Allah kepada beliau. Beliau seorang ulama yang meninggal pada usia yang muda, sekitar 40 tahun. Tetapi karya-karya beliau sangat banyak. Dan Riyadhus Salihin merupakan salah satu kitab beliau yang dibaca hampir di kebanyakan masjid. Kitab hadis 40, itu semua kitab-kitab yang mainstream dalam bidang-bidang tertentu. Ada banyak kitab hadis 40, tetapi yang popular, yang masyhur, yang digunakan oleh semua umat Islam daripada pelbagai aliran. Kita tahu dalam Islam sekarang ada aliran, pelbagai aliran, tetapi semua aliran guna kitab hadis 40. Semua aliran guna Riyadhus Salihin, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amalan Imam An-Nawawi rahimahullah, penulisan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, saya memilih bab taubat daripada kitab Riyadhus Salihin. Kenapa saya pilih bab ini? Kerana Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Setiap anak Adam itu berdosa. Setiap daripada kita manusia, kita melakukan kesilapan, kita berdosa. Wa khairul khatta'in tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa ialah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dalam di atas muka bumi ini yang sempurna tanpa dosa. Tetapi yang membezakan kita, yang membezakan antara seorang pendosa dengan pendosa yang lain ialah sama ada mereka bertaubat kepada Allah ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak baca beberapa hadis yang berkaitan dengan taubat, dan kita nak lihat apakah huraian ulama kepada bagaimana kita mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada mukadimah babut taubah, dia kata, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Min kulli dzambi. Kata para ulama, taubat itu wajib daripada segala dosa yang dilakukan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Tak kiralah sama ada dosa itu antara seorang hamba dengan hamba yang lain ataupun antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, seandainya dosa itu tidak berkaitan dengan manusia yang lain, tidak berkaitan dengan hak-hak orang yang lain, maka terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syarat yang pertama untuk diterima taubat ialah ayyaqli'a 'anil ma'siyah. Ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Untuk meninggalkan maksiat tersebut. Seseorang yang mengaku dia bertaubat, yang mahu bertaubat, perkara pertama dia perlu lakukan ialah meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, hendaklah dia menyesal di atas dosa yang dia lakukan.
Kalau seseorang dia meninggalkan satu dosa, dia tinggalkan satu dosa, dia tak buat maksiat itu, tetapi dia tidak pernah menyesal di atas maksiat yang dia pernah lakukan, maka itu bukan taubat. Sebab orang yang bertaubat, dia mesti tinggalkan, dan dia mesti tinggalkan dalam perasaan menyesal. Sebab ramai orang tinggalkan maksiat, tetapi bukan sebab dia rasa benda tu salah, bukan sebab dia rasa menyesal, tetapi dia rasa dia banyak benda lain nak buat. Jadi taubat perlu dengan meninggalkan perkara tersebut, dan perlu dengan perasaan menyesal. Dan yang seterusnya, yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaklah seseorang yang bertaubat itu berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dan isu ketiga ini jugalah yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kerana sebahagian orang, dia mungkin benar-benar ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia bertaubat, dia memang berazam untuk meninggalkan dosa tersebut. Tetapi mungkin selepas seminggu, selepas sebulan, selepas setahun, dia mengulangi kembali dosa tersebut. Dia taubat lagi, dia ulangi dosa tersebut. Boleh jadi sampai ke satu tahap, dia akan rasa sebenarnya taubat dia Allah tak terima. Lalu manusia ini mungkin akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi juga sebahagian orang akan menyatakan, engkau ni kejap taubat buat maksiat, taubat buat maksiat, taubat buat maksiat, Allah tak terima taubat kau. Mungkin ada orang akan berkata macam tu. Jadi kita nak tengok apakah yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan perkara ini. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, kalau pula dosa itu berkaitan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, ada syarat yang keempat, iaitu hendaklah dia memberikan kembali hak orang tersebut. Kalau seseorang dia mengambil hak saudara dia, contoh dia mencuri, maka hendaklah dia pulangkan barang yang dia curi. Kalau dia mengumpat, hendaklah dia pergi berjumpa orang yang dia umpati dan minta, bagi tahu, aku umpat kau, aku cakap macam ni, maafkan aku. Jadi tuan-tuan, dosa kita dengan sesama manusia syarat dia lagi banyak. Dan bagaimana pula kalau seseorang dosa dia bukan sekadar itu, dosa dia adalah dosa menyebarkan perkara-perkara yang salah, mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Misalnya dia menyebarkan hadis-hadis palsu di hadapan khalayak ramai. Bagaimana caranya dia nak bertaubat? Adakah cukup sekadar dia istighfar, berazam tak nak sebar hadis palsu lagi, menyesal? Dia perlu lakukan sebagaimana dia sebarkan hadis palsu tersebut, hendaklah dia memberitahu kepada umum bahawa hadis yang disebarkan itu palsu. Sebab kalau dia bertaubat diam-diam, orang yang mendengar, misalnya kalau saya berceramah di hadapan ni, saya sebar hadis palsu, atau saya ajar satu ajaran yang salah, tuan-tuan dengar, kemudian esok saya taubat, tak nak ulang dah ajar benda salah, tapi saya tak datang pun kat masjid ni lagi, saya tak bagi tahu pun tuan-tuan apa yang saya ajar tu salah. Boleh jadi orang yang dengar kuliah saya tu berterusan amalkan perkara tersebut. Jadi kalau kita ajar benda salah, cara taubat kita kena perbetulkan kembali. Beritahu orang ramai bahawa kita salah dan berhenti daripada mengamalkan apa yang kita ajarkan. Dan itu memerlukan satu ketulusan hati untuk membuang perasaan ego daripada kita. Dan ini benda-benda yang merupakan ujian untuk orang-orang yang duduk di hadapan ni. Macam saya mengajar, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita tahu benda tu salah. Habis kuliah ada jemaah WhatsApp, Ustaz, hadis ni tak sahih Ustaz. Ustaz, apa yang Ustaz sebut tu salah sebenarnya, imam tu cakap benda lain. Maka Ustaz yang mengajar, termasuk saya sendiri, kena perbetulkan, buang ego. Sebab tuan-tuan, kita kena setia dengan kebenaran. Benda yang benar kata benar, kalau kita salah, kata salah. Kalau kita ajar benda salah dan orang amalkan, kita akan bermasalah di hari akhirat nanti. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti biasa dalam, kalau tuan-tuan baca kitab Riyadhus Shalihin, pada setiap bab dia akan mulakan dengan ayat Al-Quran. Jadi beliau memulakan dengan beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah menyuruh manusia untuk bertaubat. Ayat yang pertama surah An-Nur ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kesemuanya, wahai orang-orang beriman. Semoga kamu memperolehi kejayaan. Tuan-tuan, cara nak memperolehi kejayaan ialah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa dengan manusia, cara untuk kita berjaya minta maaf dekat dia. Kalau kita ajar benda salah, cara untuk kita berjaya ialah dengan membetulkan fakta-fakta yang salah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ketiga, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah keampunan Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat, bukan taubat yang palsu. Kemudian Imam An-Nawawi memulakan dengan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wallah inni la astaghfirullah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah. Kata Nabi SAW, demi Allah aku memohon keampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih fil yaum, dan bertaubat kepadanya. Kata Nabi SAW, demi Allah aku beristighfar, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, Nabi SAW seorang insan yang sempurna, insan yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mana Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, pernah melihat Nabi SAW solat malam sampai sakit-sakit kaki baginda SAW. Aisyah kata kepada Nabi SAW, bukankah Allah dah mengampunkan dosa kamu? Kata Nabi SAW, salah ke aku nak jadi orang yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi SAW insan yang telah diampunikan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW, aku istighfar, aku minta keampunan Allah, aku bertaubat kepada Allah lebih banyak, lebih daripada 70 kali setiap hari. Kita berapa kali tuan-tuan kita istighfar? Lepas solat kita istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 5 kali solat. Kalau kita setiap lepas solat 3 kali, 5 kali solat, baru 15 kali tuan-tuan. Jauh daripada Nabi SAW. Okey, kita tambah pula, kita baca sayyidul istighfar setiap pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai habis. InsyaAllah tuan-tuan hafal sayyidul istighfar ni. Kalau kita baca sekali pagi sekali petang, baru 17 kali tuan-tuan. Nabi SAW insan yang sempurna, lebih 70 kali baginda beristighfar. Kita tuan-tuan bagaimana? Yang mana tuan-tuan, kadang-kadang kita buka mata pagi bangun subuh pergi kerja, dah buat dosa. Sampai tempat kerja kita cakap benda tak elok. Mata tengok benda haram. Mulut kita berkata perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita buat dosa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena istighfar, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau malam ni tuan-tuan tak hafal hadis-hadis saya baca pun tak apa, tapi paling kurang kita semua balik banyakkan istighfar. Kalau selama ni kita istighfar hanya selepas solat saja, tambah tuan-tuan esok mulakan. Pagi baca sayyidul istighfar, baca maksud istighfar. Sayyidul istighfar yang Nabi SAW kata itu sebagai istighfar yang terbaik. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Tuan-tuan baca maksud sayyidul istighfar tu. Itu merupakan satu pengakuan kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang kita buat. Hadis yang kedua. Wa 'anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah keampunan, istighfarlah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Dalam riwayat kedua, hadis sahih Imam Muslim, kata Nabi SAW, wahai manusia, bertaubatlah pada Allah, mohonlah keampunan Allah. Sesungguhnya aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dalam satu hari 100 kali. Tuan-tuan, 100 kali tuan-tuan. Jauh kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Macam mana umat kita nak mulia tuan-tuan? Macam mana kita nak mulia? Kita jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita terfikir tuan-tuan, kenapa kita beristighfar selepas solat? Kan lepas solat kita disunnahkan untuk istighfar 3 kali. Kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, lepas tu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa kita istighfar selepas solat? Kan kita baru buat benda baik. Tuan-tuan, kita cuba lihat surah dalam Al-Quran. Allah SWT sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Subhanahu wa taala sebut, apabila datang kemenangan, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala beramai-ramai. Lalu apa Allah suruh kita buat? Bertasbihlah dan istighfarlah. Tuan-tuan, kita lihat manusia masuk Islam ramai-ramai, kita kena istighfar. Kalau kita lihat setiap hari lepas solat kita istighfar, itu semua amal soleh. Kita ajak manusia masuk Islam. Orang masuk Islam kita kena istighfar. Solat kena istighfar. Apa sebenarnya yang Allah nak daripada kita? Para ulama menyatakan, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menyatakan, dia berkata, tidaklah tersembunyi kepada orang-orang yang berilmu bahawa sesiapa yang mengumpulkan pelbagai jenis ketaatan, dia kata, kalau kita lihat balik semua perkara-perkara baik yang Allah suruh kita buat, dia akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan taubat dan istighfar pada penutup amalan tersebut. Kata Syekh Al-Qasimi, kalau kita kumpulkan semua benda-benda yang Allah suruh kita lakukan, kita akan mendapati sebahagian besar amalan tersebut pada penghujungnya Allah akan suruh kita istighfar. Itu amalan soleh, tetapi ditutup dengan memohon keampunan Allah. Kenapa? Kerana para ulama menyatakan, boleh jadi dalam kita melakukan ibadah itu, ketaatan itu tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Boleh jadi juga dalam ibadah kita, dalam solat kita, bercampur-campur niat kita antara Allah dengan manusia. Kita hadir tuan-tuan, solat berjemaah, bercampur-campur kadang-kadang niat kita. Kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang timbul rasa ujub dalam diri kita. Macam mana rasa ujub dalam diri kita? Kita perlekeh jiran kita tu yang tak hadir solat jemaah. Apa tu? Kaya, kereta besar, motor besar, pergi solat jemaah pun tak mampu. Apa tu? Rajin pergi gimnasium, badan sado, tegap, jalan ke masjid pun tak larat. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam diri kita ada rasa ujub. Kita rasa kita hebat. Ujub ni kita rasa takjub dengan diri kita sendiri. Bukan kita nak kadang-kadang lintasan hati tu datang kat kita. Dan lebih ditakuti kalau dibiarkan berterusan perasaan itu. Jadi bagaimana istighfar? Kadang-kadang dalam solat kita, ada kita terfikir benda-benda lain, kurang khusyuk kita. Dan itu semua berlaku kepada saya juga dan kepada semua orang. Kita istighfar, mohon keampunan pada Allah. Kita kadang-kadang tak sedar, kita solat, kita tak sedar kita buat benda-benda yang merosakkan solat. Kita tak tahu pun, kita tak perasan kita buat. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah gembira dengan taubat hamba-Nya.
Malam ni saya cuba baca sebanyak mungkin hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Cuba tak semualah, banyak sangat hadisnya, tapi saya pilih beberapa hadis. Antara hadis yang Imam An-Nawawi bawakan ialah Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan hamba yang bertaubat. Tuan-tuan, kalau kita kata kita cinta pada Allah, kalau kita sayang kat isteri kita, kita nak buat isteri kita gembira. Kita sayang kat anak-anak kita nak bagi anak kita happy. Tuan-tuan, kalau bukti kita sayangkan Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Nabi SAW memberikan satu permisalan. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca terus terjemahan dia. Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan seseorang daripada kamu yang mana haiwan tunggangan dia atau unta dia hilang ketika dia berada di satu padang pasir yang gersang. Tuan-tuan, kalau kita mengembara, misalnya kita duduk dengan unta kita, kita turun, kita tidur, atas unta kita ada barang-barang kita, keperluan kita, makanan, barang keperluan kita, kita bangun tidur, tiba-tiba unta kita hilang. Lepas tu kata Nabi SAW, unta dia hilang, yang mana di atas unta tersebut ada makanan, ada minuman. Lalu orang itu telah berputus asa. Dia rasa tak dapat dah, unta dia habis, bekalan dia semua habis. Lalu dia pun duduk di bawah sepohon pokok. Dia berbaring duduk di situ. Ketika itulah tiba-tiba datang balik unta dia. Dan orang tersebut sangat gembira sampai dia mengucapkan perkataan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, dia gembira sangat sampai dia ucap perkataan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Bukan dia sengaja, tak berdosa, tak sengaja, tapi nak menunjuk kegembiraan dia teramat sangat. Dan Nabi SAW kata apa tadi? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi gembiranya lelaki tadi. Bayangkan tuan-tuan, lelaki tadi macam mana gembira dia. Mungkin barang dagangan, makanan dia hilang dengan unta-unta dia. Dia tidur, dah putus asa, bangun tidur, tengok unta dia ada balik. Gembira yang teramat sangat. Mungkin dia rasa dia akan mati dah kat tengah padang pasir tu, sebab tak ada air, tak ada makanan. Dan Allah lebih gembira daripada itu. Tuan-tuan, nak bagi Allah gembira, Allah tak perlukan kita sebenarnya, tuan-tuan. Tapi ini merupakan satu arahan kepada kita. Kalau kita sayang Allah, buatlah sesuatu yang Allah suka. Dan satu perkara yang Allah suka, iaitu taubat seorang hamba kepadanya. Sebab bila seorang hamba itu bertaubat, menunjukkan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan dia yakin bahawa Allah itu Maha Pengampun, Penyayang, rahmatnya sangat luas untuk semua hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, taubat ni boleh dilakukan pada setiap masa. Akan tetapi bersegeralah bertaubat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahawa orang yang menangguhkan bertaubat, dia kena bertaubat daripada dua dosa. Pertama, dosa yang dilakukan itu. Kedua, dosa menangguhkan taubat. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih Imam Muslim, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membentangkan tangannya. Jangan bayangkan macam tangan saya pula. Maksud Allah nak bagi tahu luasnya pengampunan Allah. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk orang-orang yang bertaubat pada waktu siang. Liyatuba musi'un nahar, untuk orang-orang yang bertaubat di mana mereka buat dosa pada waktu siang. Orang yang buat dosa pada waktu siang, malam dia bertaubat, Allah buka akan pintu keampunan yang sangat besar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Allah membentangkan pula tangannya kepada orang-orang yang bertaubat pada siang hari daripada dosa-dosa yang dibuat pada waktu malam. Tetapi ada waktu yang mana kalau kita bertaubat pada ketika itu tidak diterima. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah apabila matahari terbit daripada barat. Apabila terbitnya matahari daripada barat, kiamat semakin dekat. Itu petanda besar kiamat akan berlaku. Ketika itu pintu taubat tertutup, tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, kita tak tahu bilakah kiamat akan berlaku. Jadi bersegeralah bertaubat. Kita tak tahu esok, lusa dan sebagainya. Dalam hadis sahih Imam Muslim lagi daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir." Rawahu Tirmizi, hadisun hasan. Nabi SAW bersabda, Allah menerima taubat seseorang selagi mana dia nyawanya belum sampai ke kerongkong dia. Maksudnya, selagi mana belum ditarik nyawanya, taubat dia diterima. Tetapi bila dia dah sampai nyawa ditarik di kerongkong dia, maka tidak lagi diterima taubatnya. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu nyawa kita bila akan ditarik. Bilakah sakaratul maut akan datang menjemput kita, kita tak tahu tuan-tuan. Jadi bertaubatlah segera. Kemudian, tadi kita dah bincangkan tentang syarat-syarat taubat. Perlu juga kita ketahui apakah perkara yang penting untuk seseorang bertaubat. Ada banyak perkara yang penting. Tetapi dalam sebuah hadis yang saya yakin tuan-tuan pun tahu hadis ni. Hadis yang berkaitan dengan seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Saya bacakan terus terjemahan dia sebab hadis ini panjang. Daripada Sa'id bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, dahulu kala pada umat sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia pun bertanya tentang siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi. Orang ni dia dah bunuh 99 orang. Dia nak taubat. Jadi dia carilah orang yang paling berilmu, paling alim, sebab dia nak tahu macam mana dia nak taubat. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib atau ahli ibadah. Dia berjumpa dengan rahib itu. Lalu dia berkata, dia menceritakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Dan dia bertanya, adakah ada taubat untuk aku? Masih terbuka pintu taubat untuk aku? Rahib itu, ahli ibadah tu kata, tak. Ahli ibadah ni kadang-kadang jahil. Dia tak erti. Dia baik, tapi dia jahil. Dia kata kat lelaki tu, tak, engkau dah bunuh 99 orang, nak taubat benda. Lalu apa dia buat? Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Dah kata tak ada taubat, dia bunuh rahib tu. Dia bunuh rahib tu, dia sempurnakan jumlah mangsanya jadi 100 orang. Tapi tuan-tuan, lelaki pembunuh ni dia benar-benar nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia cari lagi, dia tanya lagi siapa orang alim. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Lalu dia menceritakan bahawa dia dah bunuh 100 orang. Lalu orang alim tu berkata, dia tanyalah, aku dah bunuh 100 orang. Boleh ke aku taubat ni? Allah terima ke taubat aku ni? Kata ahli ilmi tadi, orang berilmu tadi, na'am. Ya, boleh. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang boleh menghalang antara lelaki tadi dengan taubat? Tetapi orang alim ni ajar dia satu perkara. Pergilah ke tempat, dia tunjukkan satu kampung, dia suruh lelaki ni pindah. Dia kata, kerana apa kena pergi ke kampung tersebut? Sesungguhnya orang-orang yang duduk di kampung tersebut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pergilah sembah Allah bersama mereka. Tengok orang berilmu jawapan dia. Dia kata Allah terima taubat, tapi dia tak tinggalkan macam tu. Dia ajar macam ni. Sekarang kau tinggalkan tempat kau pergi pindah tempat lain. Pergi duduk kat kampung tu, orang-orang kat kampung tu orang baik. Duduk dengan mereka, sembah Allah dengan mereka. Jangan kau pulang ke kampung engkau kerana ia tempat yang buruk. Bukan masuk bumi tu buruk, maksudnya orang-orang yang duduk di sana jahat-jahat. Kalau kau kembali, nanti kau akan buat perkara yang sama. Menunjukkan untuk kita bertaubat, tuan-tuan, daripada hadis ni, kita perlukan environment yang membantu kita. Kita kena cari kawan-kawan yang baik.
Kalau kita, misalnya ada orang dia mungkin ketagih tengok benda-benda tak elok, pornografi dan sebagainya, dan boleh jadi antara penyebab dia adalah kawan-kawan dia. Jadi cara untuk dia bertaubat, selain dia bertaubat, menyesal, berazam untuk tinggalkan, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia. Sebab dalam proses bertaubat, hati manusia akan berbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Sebab tu Nabi SAW doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi kalau dia masih duduk dengan kawan-kawan yang mengajak kepada kejahatan, boleh jadi dia akan terjebak kembali. Jadi orang alim ni ajar lelaki ni pindah ke tempat lain. Lalu dia pun bergerak. Sebab dia benar-benar nak bertaubat. Dia ikut apa yang diajar oleh orang alim tu, dia pun berpindah. Sampailah pertengahan jalan, datanglah ajal kematiannya. Dia meninggal dunia, tuan-tuan. Dan di sini bagaimana Allah nak tunjukkan rahmat dia. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan mereka berdua, malaikat rahmat dan malaikat azab ini bergaduh atau bertelagah. Sebab apa? Malaikat rahmat kata, Ja'a ta'iban, dia ni datang dalam keadaan bertaubat, muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala, dalam keadaan hati dia nak menghadap pada Allah, hati dia nak kembali pada Allah. Jadi malaikat rahmat nak ambil dia. Tapi malaikat azab kata tak. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Kata malaikat azab, sesungguhnya dia tak buat satu kebaikan pun. Sebab dia bunuh 100 manusia, satu benda baik pun dia tak buat. Lalu datang malaikat yang ketiga dalam bentuk rupa manusia. Lalu dia pun menghakimi. Lalu dia kata, Kisu ma bainal ardain. Apa kata ukur antara dua kampung ni? Kat mana dia lagi dekat? Dia dekat kat kampung dia yang lama ke? Atau dekat kat kampung baru yang nak pergi ni, tempat orang-orang baik? Lalu mereka pun mengukur jarak tempat orang tu meninggal dunia. Lalu didapati jaraknya lebih dekat ke tempat yang dia nak pergi, kampung orang-orang soleh. Dan beza jaraknya dengan ke arah kampung lama dia hanya sejengkal sahaja, tuan-tuan. Lalu malaikat rahmat ambil dia. Tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berusaha bertaubat, dia tak sempat buat benda baik yang lain, Allah terima taubat dia. Tuan-tuan, seperti saya sebut tadi, orang yang bertaubat tapi mengulangi dosa, apa dia nak buat? Orang-orang macam ni kalau kita tak bantu, kalau tersilap nasihat, dia akan putus asa dan berterusan di dalam dosa. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ya Bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai anak Adam, selagi mana engkau berdoa kepadaku, selagi mana engkau mengharap kepadaku, aku akan ampuni apa sahaja yang engkau lakukan. Kata Allah, wala ubali, aku tak kisah. Kau buat dosa apa pun, aku tak kisah. Selagi mana kau doa pada aku, kau mohon keampunan, aku akan ampuni. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya bna Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, kalau dosa engkau mencecah langit tinggi, kalau dosa engkau melangit tinggi, summastaghfartani, kemudian engkau minta keampunanku, engkau beristighfar kepadaku, kau pohon keampunanku, ghafartu laka, aku ampuni engkau, wala ubali, aku tak kisah. Tuan-tuan, Allah kata, walaupun dosa kau melangit tinggi, kau mohon keampunanku, aku ampunkan engkau dan aku tak kisah. Ingat perkataan Allah ni, wala ubali, aku tak kisah. Sebesar mana pun dosa engkau, aku akan ampuni. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau datang bertemu aku dengan dosamu seluas bumi, summa laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a,
dan engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkanku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan seluas keampunan. Tuan-tuan, Allah kata, kau datang padaku dengan dosa seluas bumi sekalipun, tapi selagi mana engkau tak mensyirikkan aku akan datang kepadamu dengan keluasan pengampunan yang sangat luas. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, saya baca terjemahan dia. Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, lalu dia berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa, ampuni diriku. Lalu Allah menjawab, adakah hamba-Ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya? Bukan Allah tak tahu, tapi Allah masih nak peringatkan. Hamba dia tahu, dia berdosa, tapi dia tahu dia ada Tuhan. Dia tahu dia ada Tuhan, sebab tu dia minta, ya Allah, ampuni aku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu li abdi, aku dah ampuni hamba-Ku ini. Kemudian kata Nabi SAW, thumma makatha ma sya Allah, thumma asaba zamban au aznaba zamban. Lalu berlalulah masa, lepas dia taubat laki tadi yang dia bertaubat, Allah terima taubat dia, berlalulah masa, dia buat dosa lagi. Lalu dia kata, Rabbi aznabtu, Tuhanku, aku berdosa ni, aku buat dosa. Faghfir, dia kata, ampunilah aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut benda yang sama lagi. Adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku mengampuni hamba-Ku ini. Dia ulang dosa, tuan-tuan. Dia taubat, betul-betul taubat yang first. Tetapi manusia adalah manusia. Lepas sebulan mungkin dia terjatuh balik ke dalam dosa yang sama. Mungkin dia akan sangka taubat yang pertama tu Allah tak terima. Bukan macam tu, tuan-tuan. Taubat yang dia pertama Allah terima. Allah ampuni dosa-dosa dia pernah buat kali pertama dulu. Cuma kali kedua dia buat dosa, dia bertaubat lagi, Allah terima lagi. Kemudian berlalu lagi masa, kali ketiga lagi dia buat dosa lagi, dia minta keampunan Allah Subhanahu wa taala lagi. Allah Subhanahu wa taala kata, aku telah mengampuni hamba-Ku. Ghafartu li abdi. Allah sebut ghafartu li abdi 3 kali. Allah sebut ghafartu li abdi 3 kali, ya. Pertama kali dia dah ampunkan, kedua ni kali ketiga dia buat dosa. Falyamal ma syaa, lakukanlah apa yang dia nak. Tuan-tuan, cuma baca hadis ni, ada orang mungkin akan tertipu. Dia kata, Allah kata falyamal ma syaa, buatlah apa benda dia kendaki. Maksudnya dah taubat 3 kali, buatlah sesuka hati. Tak. Sebab Allah tahu hamba ni, dia bukan sengaja kembali pada dosa. Waktu dia taubat tu, hati dia memang menyesal. Waktu dia taubat tu, dia memang berazam nak tinggalkan dosa tu. Tetapi dia terjatuh ke dalam dosa. Maksud Allah falyamal ma syaa, maksudnya kalau lepas ni kau terjatuh lagi dalam maksiat dan kau bertaubat lagi, Allah akan terima taubat tersebut. Bukan maksudnya Allah suruh, buatlah suka hati, aku dah ampuni. Bukan macam tu maksud dia. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia huraikan hadis ini. Dia kata, seandainya seseorang itu mengulangi dosanya sebanyak 100 kali atau 1000 kali atau lebih daripada itu, dan dia bertaubat untuk setiap kali dosa itu dilakukan, maka taubatnya diterima, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyatakan, hadis ini menunjukkan betapa besarnya faedah istighfar. Betapa istighfar ini ialah istighfar yang mana hatinya tidak mahu beristighfar. Bukan macam tu. Jadi hati dia hadir dalam istighfar itu. Dan ia disertai dengan rasa penyesalan. Itulah taubat. Jadi tuan-tuan, istighfar, mohon keampunan Allah, mestilah dengan disertai penyesalan. Sebab kalau memohon keampunan tanpa penyesalan, itu bukan taubat hakikatnya. Itu satu pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi lagi, hadis ini bermaksud, sesiapa yang mengulangi dosa dan bertaubat,
Setiap kali terjebak dalam dosa, dia akan kembali bertaubat. Ia bukan bermaksud sesiapa yang lisannya memohon keampunan sedangkan hatinya berazam nak ulang maksiat tu, bukan. Jadi ini orang yang memang hatinya ikhlas bertaubat, tetapi dia manusia. Manusia adalah manusia, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya rendah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk memberi laluan pada azan, dan lepas azan kita sambung dalam 5 ke 10 minit sahaja insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit satu bab lagi berkaitan dengan taubat, iaitu satu penyakit yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu berbangga dengan maksiat. Ada orang buat dosa tertutup, dia malu nak buat depan orang ramai. Dapat kawan-kawan yang tahu perangai dia, kata engkau hipokrit, munafik. Depan orang malu buat maksiat, belakang orang macam-macam kau buat. Kadang-kadang kita rasa macam tu baik buat depan ramai, buat je. Depan orang ramai buat maksiat, belakang orang ramai buat maksiat. Tapi tuan-tuan,
Dosa buat maksiat depan orang ramai ini lagi besar daripada maksiat secara tertutup. Nabi SAW bersabda, saya terjemahkan terus, setiap orang daripada umatku dimaafkan illal mujahir, kecuali orang yang mengiklankan maksiat dia, orang yang melakukan maksiat secara terbuka. Sesungguhnya antara sifat tidak malu ialah apabila seseorang melakukan amal maksiat di waktu malam, kemudian dia bangun pada waktu pagi dalam keadaan Allah dah tutup aib dia. Dia buat maksiat seorang-seorang, orang tak tahu. Lalu dia berkata, ya fulan, malam tadi aku buat itu dan ini. Allah dah tutup aib dia. Tetapi bangun pagi dia cerita kat kawan dia, malam tadi aku buat itu ni, aku tengok video itu dan ini. Orang tak tahu pun, dia cerita, dia bangga. Dia telah tidur dalam keadaan Allah menutupi aibnya, dan pada waktu pagi dia membuka aib yang Allah telah tutup daripada dirinya. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat dosa, jangan cerita kat orang. Taubat diam-diam. Sebab itu sebahagian ulama tak bersetuju dengan tindakan sebahagian orang yang bila dia bertaubat, dia tampil ke hadapan menceritakan dosa-dosa yang dia pernah buat. Ada sebahagian benarkan sebab untuk dasar keinsafan, tapi sebahagian guru-guru saya tak benarkan. Misalnya saya ada seorang pensyarah di UIA itu, Dr. Ibrahim Nuhu, dia ajar saya Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Dia kata, Allah dah tutup aib, kenapa nak cerita kat orang? Dosa tu kita dengan Allah. Bukannya kita dosa, kita pergi kutuk orang, mengumpat orang yang kita kena bagi tahu orang, atau kita fitnah orang, kita nak bagi tahu orang sebenarnya dia ni baik, bukan jahat macam kita cakap. Itu lain. Tapi ni dosa kita dengan Allah, orang tak tahu. Kita pergi buka buat apa? Kita taubat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada kemusykilan pada hadis ni sebab Nabi SAW kata, setiap umatku dimaafkan kecuali mereka yang menzahirkan, yang mengiklankan maksiat mereka, memberitahu maksiat mereka tersembunyi kepada orang. Adakah maksudnya Allah tak ampuni dosa sedangkan Allah mengampuni dosa? Hatta orang-orang kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat daripada mana-mana dosa sekalipun, kedudukannya berada pada masyiatullah, kehendak Allah. Sama ada dengan rahmat Allah, Allah nak ampuni dia, ataupun dengan keadilan Allah, Allah akan hukum dia. Jadi para ulama menghuraikan hadis ini, yang dimaksudkan dia tidak dimaafkan ialah, pertama, Allah tidak akan menutup keaiban dia. Bila dia ceritakan orang, aib dia akan tersebar. Yang kedua, orang yang menzahirkan maksiat, maka tidak dilarang orang daripada mengumpat kepadanya. Sebab dia zahirkan maksiat. Cuma mengumpat yang dibenarkan ni bukanlah sahaja cerita pasal orang. Misalnya jiran kita, dia memang, contoh, dia minum arak secara terbuka. Anak kita nampak, kita pun cerita kat anak kita, jangan ikut apa yang abang tu buat, tak elok. Kan mengumpat daripada satu aspek, kita cerita pasal jiran kita tu kat anak kita. Tapi sebab dia buat maksiat secara terbuka, dan kita nak beritahu anak kita jangan ikut dia, atau jangan kawan dengan dia. Jadi sebab dia buat maksiat terbuka, maka tak terlarang untuk orang mengumpati dia. Siapa suruh dia buat maksiat terbuka? Kemudian maksud lain tidak dimaafkan, bila orang buat maksiat terbuka, maka pemerintah berhak untuk menghukum dia sama dengan hudud, takzir dan sebagainya. Dan yang paling teruk sekali, manusia yang melakukan maksiat secara terbuka, dia berpotensi menambah dosa-dosanya, khususnya apabila orang lain mengikuti dosa yang dia lakukan. Terutama orang-orang yang berpengaruh, selebriti dan sebagainya. Hatta ustaz-ustaz sekalipun. Bayangkan kalau ada ustaz isap okok. Ustaz isap okok. Budak-budak tengok. Ustaz isap vape. Budak sekolah tengok. Kalau ustaz sekolah isap vape, mak dia larang, jangan isap vape. Dia kata, tu ustaz isap vape. Kita kata rokok haram, tu ustaz yang ngajar kat masjid isap rokok. Bayangkan tuan-tuan, orang ikut benda buruk kita buat. Kita tak suruh pun dia ikut, tapi dia ikut sebab kita zahirkan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man da'a ila huda, sesiapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah,
kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Dia akan memperolehi pahala orang-orang sebagaimana pahala orang-orang yang mengikut seruan dia. Dia ajak orang buat baik, dia dapat pahala orang-orang tersebut. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Walaupun dia dapat pahala yang macam dia dapat, bukanlah maksud dia ambil pahala mereka. Mereka tetap dapat pahala. Cuma orang tadi dapat pahala sebab orang ikut dia. Tetapi sesiapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, baginya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, dan dia tidak mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak tutup dengan nukilan daripada Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Sebab kita dah bincang bab taubat dan sebagainya, saya risau orang balik nanti dia tak beramal. Dia rasa pintu taubat Allah luas ni, nantilah esok lusa dia kata kita kena bersangka baik dengan Allah, Allah mengampuni kita. Jadi saya tutup malam ni dengan perkataan Ibn Qayyim. Dia kata, sesungguhnya ada kaum yang berharap kepada keampunan sehingga mereka keluar daripada dunia ini tanpa bertaubat. Salah seorang daripada mereka berkata, dia bagi tahu kenapa aku tak taubat. Ini kerana aku bersangka baik dengan Tuhanku. Kata Ibn Qayyim, dia telah berdusta. Seandainya dia bersangka baik dengan Allah, dia akan melakukan amal yang baik. Kemudian kata beliau lagi, telah jelas perbezaan antara bersangka baik dengan Allah dan tertipu. Sangka baik dengan Allah itu, jika ia membawa kepada beramal, bersungguh-sungguh padanya dan membawanya kepada Allah, maka itulah sangka baik yang benar. Kalau kita sangka baik dengan Allah, percaya pada rahmat Allah yang luas, Allah Maha Pengampun, maka buktinya ialah dengan kita bertaubat. Jika sangka baik itu mengajak kepada meninggalkan amal dan tenggelam dalam maksiat, sesungguhnya itu adalah ilusi semata-mata, tertipu semata-mata. Sangka baik kepada Allah adalah dengan mengharap. Sesiapa yang harapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan maksiat, itulah harapan yang benar. Dan sesiapa yang harapan itu menyebabkan dia meninggalkan amalan yang baik, tetapi dia masih mengharap rahmat Allah, maka dia adalah orang-orang yang telah tertipu. Tuan-tuan, kita dah baca hadis pada malam ni. Semoga kita dapat membanyakkan taubat pada Allah, tidak berputus asa daripada rahmat Allah, dan dalam masa yang sama kita tidak tertipu sehingga kita mengabaikan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.